Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan perbincangan kita dalam kitab Perisai Muslim, bab yang ke-112, Ad-du'a liman sababtahu, doa kepada orang yang dicaci. Jadi apabila berlaku sedikit silap teknikal, kita salah pergi marah orang, maka kita kena baca doa ni. Mengikut setengah riwayatnya kata kena istighfar, kena minta ampun. Tengok bacaan yang ke-230. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Coba ikut dia kata apa? Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al lahu qurbatan faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Allahumma fa'ayyuma mu'minin sababtuhu faj'al dzalika lahu qurbatan ilaika yaumal qiyamah. Maksudnya, ya Allah, sesiapa sahaja dari kalangan orang mukmin yang pernah aku caci, yang pernah aku kata tak baik pada dia, maka jadikanlah ia sebagai satu amalan yang mendekatkan dirinya kepadamu pada hari kiamat. Jadi kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia sabar menanggung ucapan kita, kata-kata kita yang tidak baik, tidak sopan kepada dia itu, biarlah menjadi pahala kepada orang itu. Jadi di sini ada tafsiran alim ulama kita. Kenapa? Yang pertama sekali, Al-Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ini seorang ulama yang hebat dalam bidang hadis. Dia kata apa? Yuhtamalu an yakuna ma zakarahu min sabbin wa du'a ghair maqsud. Kemungkinanlah kata-kata yang tidak baik itu dikata kepada orang itu dengan cara yang tidak niat. Mana kita tidak niat nak kata tak baik pada orang itu, tapi terkeluar kata-kata itu. Itu naknya. Tapi kalau sengaja pergi cekok pinggir, bahasa bengok, apa tu? Doa Allahumma ma, apa doa kita baca ni? Fa ayyuma mu'minin sababtuhu. Tak jadi lagu ni. Ni memang nak pergi belak nak kelahi. Ini kalau ada kata-kata kita yang mengguris perasaan saudara kita tanpa kita sedari. Maksudnya bukan dengan cara kita sengaja nak buat. Jadi kena tulis betul-betul itu. Ucapan ini dikata kepada orang dalam keadaan kita tidak sedar ataupun bukan dengan sengaja. Jadi kita kena jelas. Jadi kalau kita sengaja nak kata, cerita lain lah pula. Kerana telah menjadi jara ala adatil Arab. Orang Arab ni biasanya dalam cakapan-cakapan mereka, dalam kata-kata dia, ada perkara-perkara yang dia kata nampak macam doa mati. Macam baru ni, doa yang telah lepas dah, yang kita baca, yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata kepada siapa? Salah seorang isteri dia, Al-Qahak. Apa ni baru ni tu? Tengok hadis yang waktu Nabi kita nak pergi tawaf. Aqra halqa wa taribat yaminuka. Dan kata-kata ini menunjukkan kepada seolah-olah kita doa kepada orang itu tak baik, tapi itu bukan. Itu dia panggil kata-kata selingan yang biasa diguna oleh orang Arab. Kalau orang Melayu ni tengah-tengah cakap dia celaka dia tu. Dia tidak doa celaka orang itu suruh mati. Celaka tu mana satu kata yang diguna pakai dalam selingan yang orang cakap. Jadi itu di antara perkara yang kadang-kadang dari sudut bahasa ni kita perlu belajar juga. Kalau kita tidak belajar bahasa orang,
kita tidak faham apa yang dia cakap, yang menyebabkan kita boleh kata orang tu, dia ni cakap uduh lah. Macam bahasa kita dengan bahasa Indonesia. Ada perkataan yang bagi kita baik, tak ada apa-apa. Tapi dia mempunyai makna lain. Makna lucah, makna tak sopan dan sebagainya. Jadi tanda situ, ini mengikut qadiyah mungkin. Untuk orang yang kata dengan perkataan yang tidak baik ini secara tidak sengaja. Jadi kita ni banyak dalam cakap. Mungkin secara tak sengaja kita terkata kepada orang itu dengan cara yang tidak baik. Jadi barulah kita doa, ya Allah, mana-mana orang yang saya kasar bahasa ataupun kata dengan cara yang agak kurang baik, tak sedap telinga dengar, maka jadikan ianya sebagai pahala kepada orang itu. Itu satu. Kemudian sebahagian ulama pula mengatakan bahawa doa ini khusus untuk Nabi saja. Ini pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama tadi mengikut Qadhi Iyad, bahawa kata-kata ini secara tidak sengaja, baru kita boleh doa dengan doa ni. Itu pertama. Yang kedua, sebahagian ulama mengatakan ini menjadi ciri-ciri khas untuk Nabi. Nabi yang boleh doa dalam itu, orang lain tak boleh. Sebab apa Nabi boleh kata itu? Kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam man taqama li nafsi qattu, kata Aisyah. Dia tak pernah nak bela diri dia sampai dia sumpah orang lain, tak ada. Apa yang Nabi kita marah, yang Nabi kita tegur, semuanya apabila manusia ini mencabut kehormatan hak Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi kita marah. Dia marah kerana Allah, bukan marah kerana diri dia, kerana nafsu dia. Kita ni tak tahu marah kerana siapa lagi. Nampak marah dah. Tapi marah tu kerana Allah atau marah kerana nak jaga diri kita. Itu yang jadi masalah. Jadi yang ketiga, sepatutnya bagi orang mukmin, orang-orang yang biasa, orang awam seperti kita ni, apabila kita salah kata korang, kalau mengupak tu lagi dahsyat, terkata dengan perkataan yang tidak baik, ma yastaghfirullah, hendaklah dia beristighfar kepada Allah, kemudian dia minta maaf dengan orang yang kita maki itu, barulah kita selesai kata-kata, baru boleh kata doa ni. Jadi kena minta maaf dulu. Jangan ambil angkat kira beres gitu. Tak boleh nak beres gitu. Mak beres macam mana? Itu hak orang lain. Jelaslah kepada kita dalam doa ni kita kena letak 3 perkara. Yang pertama sekali, kata-kata ini keluar dengan cara tidak sengaja. Yang keduanya, mungkin kerana khusus untuk Nabi kalau ada kemungkinan. Tetapi yang kita naknya bahawa kalaulah keluar daripada kata-kata kita ini dengan sengaja, maka kita wajib istighfar, minta ampun dengan Allah dan minta maaf dengan orang itu. Kalau setakat sudah kita maki orang, pakai akad doa saja, sedaplah sumpah orang ni. Tak sedap? Sedaplah selesai doa, sedap maki orang, berpuluh orang kita maki, Allah akad tangan berdoa. Mudah lagi tu. Mudah ke tak mudah? Jadi tidak macam tu cara dia. Yang ke bab yang ke-113. Ma yaqulul muslimu iza madahal muslima. Bacaan apabila memuji seorang muslim. Seorang ni bila dia puji orang, maka kita kena kata macam mana cara nak puji orang. Ini cara yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi kita ni marah kepada orang yang puji orang. Ada juga dalam masyarakat kita ni, dia suka bodek, orang panggil, suka membodek. Bodek ni, dia jumpa orang ni kat dia puji. Oh, dia ni orang besar ni, dia ni orang hebat, oh ini orang macam-macam dia puji. Padahalnya bukan nak puji sangat, tapi nak bodek, nak suruh dapat apa-apa yang dia nak. Jadi tengok dalam cerita ni, seorang sahabat nama dia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, dia cerita, madahar rajulun rajulan, seorang laki-laki puji kawan dia. Dia puji di mana? Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia puji tu dekat dengan Nabi. Nabi ada sekali. Bila Nabi kita dengar dia puji pelik macam ni, Nabi kita tegur. Nabi kata, waihak, nakal awak ni. Qata'ta 'unuqa sahibak. Kamu telah potong kepala saudara kamu. Nabi kita ulang beberapa kali, ni terpotong kepala kawan sendiri ni. Tengok. Bila kita puji orang melampau sangat, kadang-kadang pujian ni bukannya puji betul. Puji kerana nak bodek, puji kerana macam-macam benda lah. Seolah-olah orang ni tak ada salah, orang ni buat benda yang terbaik walaupun dia tu jahat angin. Tapi kita puji depan dia kerana nak benda. Jadi Nabi kata, telah potong kerak tekak saudara kamu sendiri. Qata'ta 'unuqa sahibak.
Kamu kerak tekuk saudara kamu. Jadi Nabi kita marah. Kerana apa? Kerana orang ni bila kita puji dia, kembali tak kembali. Semati hebat aku. Jadi sedangkan dia tak hebat pun. Mungkin dia ni termasuk dia kalangan orang-orang yang pelik sangat. Jadi dalam kemudian hadis ini Nabi kita ajar apa? Idza kana ahadukum madihan. Jadi kalau puji melampau, puji yang tak betul, puji nak membodek itu puji yang seolah-olah kita potong tekuk saudara kita. Jadi kalau puji betul, idza kana ahadukum madihan sahibahu la mahalata falyaqul. Tengok. Apabila seorang mesti memuji saudaranya, mana kita kena puji orang ni sebab terpaksa lah. Kalau tak puji kan dia kecil hati, mungkin dia orang besar, mungkin apa, ataupun memang kita nak puji sebab orang ni orang baik tetapi tidak dikenali oleh masyarakat. Ada juga cara orang ni alim, orang ni warak, tapi orang masyarakat tak kenal dia. Macam mana kita nak memperkenalkan orang ni? Kita puji dia sikit. Jadi bila kita Nabi kata kalau kamu nak puji orang, mesti nak puji orang dengan sebab-sebab yang tertentu. Apa kita nak buat? Hendaklah dia berkata, ahsibu fulanan wallahu hasibuhu. Jadi dia kata, saya kira fulan, saya kira Muhammad ni, saya kira Abdullah ni, dan Allah Ta'ala lah yang menguasai perbuatannya. Apa dia kata? Ahsibu fulan wallahu hasibuhu. Aku nampak, aku kata, mengikut aku nampaknya orang ni baik. Hak sebenarnya Allah Ta'ala lah yang menentukan, kerana Tuhan tahu semua yang rahsia, yang tersembunyi, yang sembunyi, yang terangnya. Wala uzakki 'ala Allahi ahada. Jadi kita kena kata wala uzakki 'ala Allahi ahada, dengan mana dan saya tidak membersihkan seseorang di hadapan Allah. Jadi kita cuma kata setakat yang kita mampu, yang kita tahu saja. Karena itulah bila timbul dalam sembahyang jenazah. Dalam sembahyang jenazah biasanya ada setengah-setengah tempat selepas sembahyang salat jenazah, imam akan tanya kepada makmum semua, apa yang kita nak saksi atas mayat ni? Tak okay, kita nak kata jahat, curi ayat, boleh tak kata? Orang mati dah. Kalau dia curi ayat sungguh lah. Apa kita nak saksi mayat ni? Nak pergi dadah. Kata lagi tu, saya pak di anak-anak dia lah, basah dia ni. Nak mayat, tasir mayat, balik apa duk buka rahsia. Jadi ada bila kita buka suruh orang puji, kita kata apa kita nak saksi atas orang ni? Semua orang kata semua baik. Awak kenal ke awak kata? Kita kenal ke dia ni waktu dia hidup? Kau tak kenal. Kalau tak kenal jangan kata orang baik. Kerana macam mana kita boleh kata dia baik sedangkan kita tak pernah kenal apa dia. Tahu-tahu jumpa di masjid orang ajak mayat-mayat. Jadi kita nak tazkiyah. Kita nak bagi pengakuan syahadah, nak bagi pengakuan penyaksian, mesti orang tu tahu. Kenal dulu. Kalau kita tak kenal benar orang ni baik sungguh. Solat tak pernah tinggal, tak pernah curi, zikir banyak. Jadi boleh kita kata kita saksi bahawa orang ni orang baik. Jadi kalau setakat saksi nak hanggut depan keluarga dia saja, nak ambil upah ya, jangan. Ini tanggungjawab kita di hadapan Allah SWT. Jadi Nabi kita ajar sini, kalau kita terpaksa puji orang, kita kena kata saya kira orang ni baik, orang soleh, orang juru, tapi Allah Ta'ala lah yang mengetahui hal sebenarnya. Wala uzakki 'ala Allah, aku tak bersih orang ni depan Allah Ta'ala walaupun seorang itu. Itu kata-kata yang Nabi kita ajar. Dalam bahasa Arabnya kena tulis itu. Ahsibu fulanan wallahu hasibuhu wala uzakki 'ala Allahi ahada. Jadi aku tidak tazkiyah, tidak bersih kau orang ni depan Tuhan, nanti aku tak tanggungjawab kerana Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Jadi itu dia kata. Jadi kalau dia tahu ahsibuhu tu in kana ya'lamu zalika kaza wa kaza. Jadi kalaulah dia tahu, katakanlah saya kira orang ni baik, orang ni juru, orang ni warak, orang ni, kita kata setakat yang kita kenal dia, yang kita tahu. Jangan sekali-kali bawa perkataan dusta. Kerana pasal dusta ini kita menjadi saksi palsu. Jadi hadis ni dua. Satu hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang daripada puji orang tanpa kebenaran ataupun puji melampau. Tengok ni. Dalam hadis lain, hadis Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab." Nabi kata kalau mu tengok orang yang suka puji orang melampau-lampau, mu ambil tanah tabur atas muka dia. Ambil tanah, ambil pasir, perang atas muka. Dia kata saya ni
Saya tahu saya. Awak tak usah puji, melampau-lampau. Bukan kena ibitih kamu. Puji pasir atas muka, puji debu atas muka. Baru pada dengan muka dia. Jadi dalam hadis ni Nabi kita ajar pula, kalau kita nak puji orang, kena kata macam ni. Jadi macam mana kita nak tengok dua hadis berbeza? Hadis ni larang terus, tak boleh puji orang. Maddahin, Nabi suruh apa ni, lepas ke muka dia tanah. Hadis yang ke-230 ni bacaan kita ni pula, yang 231, Nabi kita ajar kalau kita nak puji orang, kata macam ni. Apa sebabnya? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tersebut didapati beberapa hadis yang sahih yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bil madhi fil wajhi. Dia puji, ada juga Nabi kita puji orang. Jadi kata ulama, yang tak bolehnya macam mana? Yang tak bolehnya kalau orang ni melampau sangat puji. Tak boleh. Melagak seolah-olah dia ni hebat. Tak ada orang panggil tak ada kerosakan ni, tak ada cacat selak ni. Puji belaka. Macam lah ni, sekarang ni, zaman kita hari ni. Banyak sekali. Orang puji-puji, termasuk dalam khutbah jemaah. Puji melampau. Dalam khutbah. Dalam doa khutbah tu. Seolah-olah kawan ni wali min awliya'illah salihin. Tak pernah buat salah. Jadi kita puji terlampau sangat, yang menyebabkan itu tidak kena dari segi etika memuji dalam Islam. Jadi kita kena hati-hati dalam masalah ini. Baiklah. Tadi kalau kita nak puji orang, kita berpindah kepada bab 114, bacaan apabila dipuji. Tengok. Ma yaqulul muslimu idza zukkiya. Kalau kita dipuji oleh orang, kita bukan nak suruh orang puji, tapi orang puji kita. Nak macam mana? Jadi kita kena kata macam mana? Tengok ni. Idza zukkiya, apabila dipuji, macam mana kita nak kata? Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Waghfir li ma la ya'lamun. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kena ingat ni, bila orang puji kita, kata ini, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kena ingat betul-betul. Kalau kita ni selalu dipuji oleh orang, baca doa ni. Maksudnya, ya Allah, janganlah engkau hukum salah ke atasku dengan segala yang mereka katakan kepadaku. Dia puji ni janganlah ambil salah. Dan ampunlah semua kesalahanku yang mereka tidak mengetahuinya. Mereka tak tahu salah aku banyak lagi. Ampun, maaflah ya Allah. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, serta jadikanlah diriku lebih baik dari sangkaan yang mereka sangkakan. Mereka sangka aku baik, minta Allah Ta'ala jadikan kita ni lebih baik daripada itu lagi. Boleh tak oleh Tuhan nak jadi kita baik? Jadi kita kata macam ni. Tanda di situ. Bacaan yang 232 ini kata-kata daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan hadis ni. Ini tulis ini asar. Asar, maknanya kata-kata beberapa orang sahabat Nabi. Jadi seorang nama dia Adi bin Arta'ah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Beberapa orang sahabat Nabi, iza zukkiya qala. Kalau orang puji dia, dia baca doa. Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun, waghfir li ma la ya'lamun, waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi sahabat-sahabat dia orang panggil rendah ke taraf. Tak mau dia terima pujian yang melampau gini, ataupun orang puji dia tak mau. Dia kata apa? Dia nak duduk di atas landasan yang dia orang panggil secara realiti lah, bahawa aku ni bukannya baik sangat. Jadi kita serah ke Tuhan apa yang Tuhan tahu tu. Jadi ini asal daripada sahabat. Ada sebagian ulama menisbahkan asal ini kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kata-kata Sayyidina Abu Bakar hebat tak hebat? Mana tak hebatnya? Khalifah yang pertama, tua Nabi yang disebut dalam Quran, izhuma fil ghar. Abu Bakar itu maksud dalam ghar. Jadi
kita minta fihi dalilun ala 'izami khuluqis sahabah. Bacaan ini menunjukkan bahawa betapa berakhlaknya para sahabat radhiyallahu taala. Sahabat banyak. Kita ni kalau orang tak puji tu bimbang dah. Orang tak puji, alah dia ni. Kau tak kenal saya ni. Tak puji sikit abuk atas petang. Jadi nak ya puji ya puji. Dalam sak khabar kau dalam apa kau tak ada orang puji lah kita nampak lekeh kita ni. Habislah kita dalam bab puji-pujian. Sekarang ni kita berpindah pula pada bab lain pula. Iaitulah bab bacaan sewaktu mengerjakan haji. Jadi ini orang nak pergi haji, orang yang nak pergi umrah kena ingat bacaan ni. Orang nak pergi haji dengan umrah bacaan ni memang kena ingat. Kalau tak ingat hal ni rugilah dia. Semua ni walaupun bacaannya sunat dibaca. Tapi jangan kita kata sunat je. Kalau tak baca pun tak apa. Betul dah. Kalau tak baca tidak jadi masalah. Tidak usah haji. Tetapi sunat tak dapat. Yang ke bab yang ke-115. Bacaan talbiyah haji dan umrah. Bacaan talbiyah kaifa yulabbi al-muhrim fil haji awil umrah. Kata sekali. Kita bertalbiyah sekali malam ni. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bahaya baca doa ni. Tengok duk Mekah. Kalau kita pergi haji umrah Mekah macam ni lah kita duk dengar labbaik Allah seluruh tepat labbaik Allahumma labbaik. Hak mana tak pergi lagi tu ke daftar cepat-cepat. Rugi ni tak pergi. Maksud dia ni apa? Aku sambut seruanmu ya Allah. Aku sambut seruanmu. Ya aku sambut seruanmu. Tiada sekutu bagimu. Dan aku sambut seruanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaan adalah milikmu. Tiada sekutu bagimu. Jadi pasal apa kita kata labbaika? Aku sambut mari mana tu? Kerana lepas pada Nabi Ibrahim bina Kaabah di Mekah. Lepas dia bina Kaabah di Mekah, Allah SWT perintah pada Ibrahim, wahai Ibrahim, mau panggil orang mari haji, panggil. Ibrahim jawab, ya Rabbi, berapa orang yang nak dengar suara saya, bukannya macam spekar derah pergi. Allah Ta'ala ayat pada Ibrahim, ya Ibrahim, innama alaikan nida wa alainal balag. Kerjamunya panggil. Ia menyampaikan kepada orang, aku, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila Nabi Ibrahim panggil, kita pun jawab labbaik Allah. Weh Tuhan, kami telah menyahut seruanmu mari ke Mekah. Itu pasalnya kita sahut seruan. Nak mari ke Mekah ni menyahut seruan panggilan yang telah dipanggil oleh Nabi Ibrahim dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi apa makna labbaika? Makna ijabatan ba'da ijabah. Kita terima sahut seruan ni lepas pada sahut lagi. Maknanya sentiasa kita menyahut seruan sehingga kita sampai ke Mekah, selesai daripada tawaf, apa ni tak nak tawaf, barulah kita berhenti daripada bertalbiyah. Itu dia panggil menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim dia panggil macam mana? Wa azzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Jadi azim fin nas, panggil manusia mari ke Mekah, ya'tuka rijalan, mereka akan datang dalam keadaan jalan kaki, wa ala kulli dhamirin, naik unta gemuk, dan unta kuruh dalam Quran sebut unta kuruh pun naik mari juga. Ya'tina min kulli fajjin 'amiq, mari daripada seluruh pelosok dunia mari belaka. Surah Al-Hajj ayat 20. Jadi itu bacaan dia panggil talbiyah ni syiar haji. Jadi siapa-siapa nak pergi haji atau nak pergi umrah, tidak saya kira baginya tidak ingat ni bacaan talbiyah ni. Baiklah. Bacaan yang ke bab yang ke-116, at-takbir iza atar ruknal aswad. Bertakbir
apabila sampai di rukun Hajarul Aswad. Raja tengok Kaabah Pernah tengok Kaabah? Tengok dalam gambar tak? Muka sendiri tak pergi lagi. Di tepi Kaabah tu ada satu rukun, satu sudut, satu kona dia tu, dia panggil Hajarul Aswad. Batu hitam duduk situ. Jadi bila kita sampai sini, macam mana kita nak buat? Tengok ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Baitullah dengan menaiki unta. Nabi kita naik kereta waktu tawaf. Sebab apa dia naik kereta? Kena tanya dulu. Sebabnya waktu pergi haji sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 100,000 orang. 100,000 ni sikit ke ramai? Terlalu ramai. Jadi semua orang nak tengok macam mana Nabi tawaf. Orang ni nak tengok semua, jengok kepala lagu. Lagu mana cara Nabi tawaf, lagu mana cara dia istilam. Maka Nabi kata, apa payah macam ni? Nak menyelesaikan masalah, maka Nabi naik atas unta dia. Jadi semua orang nampak. Pasal dia duduk tinggi. Jadi Nabi kita berjalan. Jadi bila sampai di Hajarul Aswad, apa dia buat? Setiap kali sampai di rukun Hajarul Aswad, baginda mengisyarat kepadanya sambil bertakbir. Jadi Nabi kita isyarat. Dia asalnya Hajarul Aswad ni kita kena kucuk dia. Siapa di Hajarul Aswad, kita kena pergi cium. Ya. Tapi oleh kerana zaman orang ramai, nak cium tak dapat. Kalau tak dapat cium dengan mulut kita gosok dengan tangan. Kalau tangan masuk dalam Hajarul Aswad, cium tangan kita. Tak dapat juga dengan tangan. Ramai orang ambil tongkat. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini asyara bi syai'in 'indahu wa kabbar. Dalam kitab kita apa? Nak baginda mengisyarat kepadanya dengan tongkat dia. Isyarat tunjuk dengan tongkat, maka Nabi kita bertakbir. Allahu akbar. Jadi menjadi sunnah pada kita. Ini bila kita sampai di Hajarul Aswad, sepatutnya kita pergi kucu. Kalau boleh. Tak boleh. Nak pergi cocok tangan pun tak boleh. Ini tendai ada orang. Orang ramah. Kalau pergi musim tak ada orang sekarang ni, mungkin boleh musim haji. Jangan satu suasana lain. Jadi bila tak dapat dua ini, maka kita isyarat dengan tangan. Isyarat. Angkat tangan isyarat. Tangan kita isyarat kepada Hajarul Aswad. Allahu akbar. Bertakbir situ. Jadi naknya at-takbir bila sampai Hajarul Aswad bertakbir. Jadi kenapa kita buat ni? Jawabnya Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuzu anni manasikakum." Hendaklah kamu ambil pekerjaan haji kamu ni daripada aku, kata Nabi. Jadi dah Nabi kita isyarat juga. Jangan kata bapa udah tunjuk hak ke batu ni. Jangan. Walaupun batu ni kita tahu dia tidak memberi manfaat, tak beri mudarat. Tetapi kenapa kita buat juga? Semata-mata ikut ittiba as-sunnah, ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita buat isyarat dengan tangan, jadi tak payah cium dalam tangannya, tangan tak kena gitu. Jadi itu di antara sunnah bila kita sampai di Hajarul Aswad. Selesai daripada Hajarul Aswad, nak pergi ke mana pula? Bacaan bab yang ke-117. Bacaan di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad. Ada satu sudut Kaabah tu dia panggil rukun Yamani. Rukun Yamani hari ni, Hajarul Aswad hari ni. Setelah tu kita kena baca apa? Tengok. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sampai di antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad, Nabi kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Doa ni sangat masyhur. Yang ajaibnya, ini satu benda ajaib. Ajaib pun kita kena tahu juga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat kuat doa dia. Berdoa begitu kuat sekali. Waktu tawaf dia berdoa, waktu wukuf di Arafah dia berdoa. Tetapi yang didengari oleh para sahabat, hak sahabat dengar Nabi kita bacanya, hak ni je. Di antara Hajarul Aswad dengan rukun Yamani, setelah tu dia dengar Nabi kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Hak lain tempat dia tak dengar dia baca. Tu ada dalam buku-buku tu. Dalam buku tu ada juga diambil daripada sahabat-sahabat baca. Ada banyaknya diambil daripada orang-orang yang saleh di kalangan umat ini yang baca. Jadi kita tak payah terikat dengan buku kita tu. Jadi yang tidak tak sepatutnya jemaah kita ni terlalu terikat dengan buku dia tu.
Seolah-olah kalau buku tak ada, siapa kata doa dah dia. Hilal puca orang panggil. Jadi apa nak hilal puca dengan buku tu? Jangan ada hilal puca dengan buku. Jadi kita doa mengikut apa yang kita nak. Tengok ni. Hak sahabat dengarnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam doa, hak dia dengar, bacaan yang dia dengar di mana? Waktu Nabi duduk di antara Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Setepat tu dia dengar. Bacaan dia apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Jadi doa ni ringkas. Rabbana atina, ringkas dia. Tapi makna dia kalau kita nak hurai panjang sangat. Tengok ni. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan di dunia yang tak semua benda. Awak nak apa? Nak ilmu, masuk. Nak kaya, masuk. Nak isteri, masuk. Yang perempuan nak suami, masuk ke tak masuk? Masuk juga. Nak kehidupan yang baik. Jadi hasanah di sini semua benda kebaikan tu minta belaka. Wa fil akhirati hasanatan, di akhirat pula minta hasanah. Apa dia hasanah di akhirat itu? Keampunan Allah, syurga, darajat yang tinggi, duduk sekali dengan para nabi, mendapat keridaan Allah, banyak lagi lah kelebihan-kelebihan yang ada. Wa qina azabannar, Allah ya Allah jauhkanlah, selamatkanlah kami dari azab neraka. Jadi kita letak situ bab yang ke-118. Doa ataupun bacaan ketika berada di atas Bukit Safa dan Marwah. Di mana Bukit Safa dengan Marwah ni? Mana? Gua Musa. Ke mana? Mekah tu. Jangan ada salah tepat. Bukit Safa dengan Marwah bukan bukit keluar, bukit di Mekah, dalam depan Kaabah tu. Allahu Akbar. Tapi masyarakat Islam ni ada hak tak boleh naik bukit Everest, bukit Kinabalu pergi naik. Tapi bukit Safa tak pergi naik. Berat tu. Bukit Safa bukan yang tinggi sangat, rendah jadinya. Sekali lompat lepas kata. Kita boleh hukah gunung ni, hak tinggi-tinggi tu. Everest lah, berapa lagi Gunung Stone boleh naik. Tapi gunung ni, Bukit Safa hak Nabi suruh pergi ni tak naik kita. Jadi hati-hati nak jawab macam mana dengan Allah SWT. Tuan tanya mana Bukit Safa tak mari lagi pergi naik Bukit Gunung Stone ni. Berat tak buat nak jawab depan tu. Berat. Jadi bacaan yang ke-236 bab 118 ini, apabila berada di tepi Bukit Safa. Apabila berada di tepi Bukit Safa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca, dengar dia baca apa ni? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Jadi itu baca dia. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Abda'u bima bada Allahu bih. Maksudnya sungguhnya Bukit Safa dan Marwah adalah sebahagian daripada syiar tempat beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua bukit ni syiar tempat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata apa? Abda'u bima bada Allahu bihi. Apa maksud dia? Aku mulai sa'i mengikut apa yang didahului oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mula mana dulu dalam Quran? Inna as-safa wal marwata. Jadi dalam Quran mula hak ni dulu, maka Nabi kata aku mula sa'i aku ni di Bukit Safa pergi ke Marwah. Di antara Safa dengan Marwah jauh mana jarak? Berapa meter? Tanda situ 420 meter. 420 meter kali dengan 7 berapa meter? Buka kalkulator tu. 3,000 meter. 3 kilometer. Jauh kat lah tu.
Jauh ke dekat. Sekali saing. Boleh kira. 3 kilo. 3 kilo. Dalam buku sejarah kata 420 meter. Jarak di antara Safa dengan Marwah. Kalau kali 7 pusing, sekali 2, 7 kali, mana dekat 2 kilometer lebih. Jalannya gitu. 3 kilometer. Boleh kira dekat. Pasal apa Tuhan nak suruh kita berjalan? Kalau kita duduk kampung kita ni jalan ke tidak? Nak pergi masjid tu nampak masjid. Naik motosikal pergi. Nak naik kereta. Nampak gelap sikit hujan naik kereta tak? Jadi tak ada berjalan. Pasal itulah umat Islam lemah hari ni. Tak berjalan kuat. Jadi Nabi bagaimana kita buat? Tengok ni. Cara-cara dia macam ni. Kemudian bila Nabi kita Safa Bukit Safa, dia baca doa ni. Kemudian Nabi SAW naik ke atas Bukit Safa sehingga melihat Kaabah. Naik atas bukit, nampak Kaabah depan dia dan menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Balik ke arah kiblat. Baginda membaca kalimah tauhid dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia baca azan. Kemudian dia baca doa ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Ingat ni. Baca apa lagu ni? Tidak takbir gaya. Pasal apa Nabi pergi baca takbir gaya di atas Bukit Safa? Tengok mana dia dulu. Lepas ni kita buat cerita. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya kepujian, dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Tu yang kuasa belakang dia. Tiada Tuhan melainkan Allah yang esa. Tiada sekutu baginya. Allah telah menetapi janjinya, menepati. Allah telah menepati janjinya dan membela hambanya dan mengalahkan tentera musuh dengan sendirinya. Tengok. Waktu naik atas Bukit Safa, Nabi kita bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia angkat tangan, dia berdoa ke arah kiblat, doa ke. Ramai masyarakat kita ni bila naik atas Bukit Safa duduk lambat. Allahu Akbar lambat. Kenapa dia? Panggil apa tu? Dia panggil, dia angkat tangan berdoa. Nabi kita baca doa ni, La ilaha illallah wahdah. Mula-mula dia takbir. Kemudian dia sebut sejarah. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah. Wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada hambanya dan mengalahkan tentera Ahzab secara sendirinya. Tak ada siapa tolong. Itu nak cerita kepada kita. Nabi bila naik atas Bukit Safa ni, dia teringat balik. Teringat apa cerita? Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula-mula dakwah dia di Mekah, naik atas Bukit Safa ni lah di antara tempat yang Nabi kita telah dihina oleh orang Quraisy. Buat-buat Quraisy hina Nabi. Kerana dia kata Nabi ni tak layak jadi Nabi lah. Macam-macam benda. Hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pun bila Mekah sudah jadi di bawah kekuasaan Islam, Nabi kita mari haji. Beberapa dengar beratus ribu lebih jemaah haji duduk atas Bukit Safa. Semua orang lain di bawah. Maka Nabi kita ulang balik sejarah peperangan Ahzab. Allah Ta'ala telah memberi pertolongan kepada hamba dia, telah mengalahkan musuh dan menghancurkan tentera-tentera Ahzab dengan sendirinya. Jadi bila naik atas Bukit Safa, hendaklah kita baca doa dengan perasaan kita, dengan menjiwai apa yang dibaca oleh Nabi. Barulah kita seram, ya Allah, sinilah tempat Nabi kena ludah dulu. Atas bukit ni lah Nabi kena hina dulu. Hari ni tak ada lagi orang kafir. Jadi kita baca doa ni, kita teringat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil di antara hikmah. Kenapa Nabi kita baca doa ni di atas Bukit Safa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di antara keduanya. Nabi kita doa panjang baca. Baginda membaca sebanyak 3 kali. Di dalam hadis tersebut diceritakan juga, dikatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
membaca di atas Bukit Marwah seperti bacaan di atas Safa. Di atas Bukit Marwah baca ni juga, kerana nak cerita kepada dulu, inilah di antara tempat perjuangan Nabi yang telah dilupai oleh masyarakat. Jadi bila kita baca doa ni, kita kena teringat balik kepada sejarah-sejarah yang begitu hebat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-119, nak habis dah kita ni, dalam bab haji, doa hari Arafah. Tanda situ hari Arafah iaitu hari 9 Zulhijjah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairud du'a'i du'a yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Tengok Nabi kata apa ni? Sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah. Sebaik-baik doa ialah doa yang dibaca pada hari Arafah. Dan sebaik-baik ucapan yang aku ucapkan serta nabi-nabi sebelumku. Tengok dengar ni. Nabi kata sebaik-baik ucapan yang aku baca dan nabi-nabi sebelum aku baca di Arafah ini. Ini bacaan dia. Ikut semua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah yang esa, tiada sekutu baginya kerajaan dan baginya kepujian, dan dia berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu. Allahu Akbar. Tengok, Nabi kita ajar kepada kita bahawa doa yang terbaik di Arafah, inilah doa dia. Karena apa? Hari Arafah ni hari sangat besar. Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang hari Arafah. Tidak ada hari yang banyak sekali Allah Ta'ala merdekakan hambanya daripada api neraka lebih daripada hari Arafah. Allah Ta'ala berbangga dengan malaikat. Malaikat, hamba-hamba aku mari dalam keadaan berdebu, pakaian yang tidak terurus. Dia nak apa tu? Ma'arada ha'ula. Dia nak gapo buat ni? Jadi malaikat tu jawab bagi pihak kita yang ada di Arafah. Malaikat kata, ya Rabbi, mereka itu menuntut keampunan Engkau ya Allah. Mereka mencari keampunan Engkau pada hari ini. Pada petang hari Arafah Allah telah berfirman, Ashhidu anni qad ghafartu lahum. Hei para malaikat, musaksilah aku telah mengampunkan dosa orang yang duduk di bumi Arafah hari ini. Besar ke tak besar? Jadi kita kena pakat pergi ke Arafah tu. Kalau tak sampai situ tak jumpa lah cerita ni. Jadi kena ingat betul-betul bahawa doa yang dibaca hari Arafah inilah doa dia di antaranya. Bab yang ke-120, doa di Al-Mash'aril Haram, iaitulah doa di Muzdalifah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menaiki unta yang bernama Al-Qaswa. Tanda unta Nabi nama apa? Al-Qaswa. Nama dia ada. Macam kita hari ni juga, nama kereta kita ada nama, Toyota ada, apa nama, Kanci ada, nama. Qaswa itu nama unta Nabi. Dia pun nama Al-Qaswa. Nabi kita naik Al-Qaswa dari Arafah sehingga sampai kepada Al-Mash'aril Haram. Jadi bila Nabi kita di Mash'aril Haram, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat lalu berdoa. Jadi Nabi kita doa kiblat, fada'ahu wa kabbarahu wa hallalahu wa wahhadahu. Jadi Nabi kita bertakbir Allahu Akbar, bertahlil la ilaha illallah, serta membaca kalimah tauhid. Jadi kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melakukannya selepas salat subuh. Jadi waktu sampai di Arafah, daripada Arafah sampai Muzdalifah, Nabi kita terus melakukan sembahyang Isya Maghrib dan Isya jamak takhir di situ. Itu sunnahnya. Lepas tu dia tidur lepas subuh esok baru Nabi kita pergi Al-Mash'aril Haram, menghadap ke arah kiblat. Nabi kita berdoa dengan doa yang panjang dan berterusan hingga langit nampak terang, cerah dari langit. Kemudian baginda berangkat menuju ke Mina sebelum terbit matahari. Jadi kenapa pergi ke Mina terbit matahari? Kerana buat kafir dulu bila dia duduk di Mash'aril Haram, naik matahari baru dia pergi Mina. Jadi Nabi kita pergi awal, nak supaya kita berbeza dengan amalan yang dibuat oleh orang kafir. Bila sampai di Mina, apa kita nak buat? Bab yang ke-121, bertakbir ketika melontar jamrah. Siapa ke Mina, kita nak melontar lah ni. Setiap kali nak melontar kena bertakbir.
Apa dia takbir? Tengok 239 tu. Bacaan dia 239, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir setiap kali melontar ketiga-tiga jamrah. Jadi bila kita melontar ambil batu, Allahu Akbar. Peko. Lontar dia tu dengan takbir. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke hadapan jamrah. Pergi depan jamrah, menghadap ke arah kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Jadi kita kena ingat, lepas melontar yang pertama, menghadap ke arah kiblat, doa. Allahumma ufilli, ya, minta apa yang kita nak. Selesai kita berdoa, baginda melakukannya selepas jamratul ula, jamrah yang pertama, dan wusta yang tengah. Adapun selepas jamratul aqabah, baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika melontar setiap biji anak batu, kemudian terus pergi tanpa berhenti untuk berdoa seperti dua jamrah yang di atas. Jadi kita kena ingat. Yang pentingnya doa tempat melontar ni ya doa adanya. Nabi kita melontar dengan bertakbir Allahu Akbar. Jadi dalam buku-buku kita banyak lagi lah. Rajmas lisyaitani wa hizbihi lah, macam-macam cerita lagi. Kita lontar syaitan dengan kumpulan-kumpulan syaitan. Mana ada syaitan situ je. Jadi yang pentingnya lontar itu ada maksud dia. Simbolik kepada apa kita nak lontar syaitan. Pasal apa? Kalau lontar syaitan sungguh dengan anak batu besar ni, suka atau suka syaitan? Syaitan kata apa pekul batu besar ni? Mananya sakit? Tak. Syaitan sakitnya bila kita melontar dengan betul. Dia sakit pasal apa? Sebab kita ikut arahan Allah, ikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sakit dari situ. Jadi syaitan ni kalau dia gembiranya, dia happynya apabila kita ikut arahan dia, tak ikut arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-122, bacaan ketika kagum terhadap sesuatu. Bila kita tengok benda kita kagum, kita kena kata subhanallah. Kita kena kata Allahu Akbar. Kita kena doa pada benda tu. Barakallahu fi. Subhan apa ni, masya-Allah, tabarak. Doa. Baru jadi. Ini masyarakat kita ni. Tak. Bila tengok benda dia kagum, pelik. Jadi tak ada langsung doa kepada benda tu. Jadi yang menyebabkan banyak benda-benda yang tak jadi. Insya-Allah taala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-122 ni di dalam majlis kita yang akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.